Hai, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu harap semua yang berada di kaca TV pada hari ini dalam keadaan yang bersedia dan betul-betul bersemangat untuk mendalami ilmu matematik kita pada hari ini. Baik, hari ini kita bersiaran bersama dengan TV Sufi sebagai mukaddimah pembukaan acara kita, perkongsian kita bagi episod 1 di TV Sufi ini. Mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan kita baca Ummul Kitab, Allah Ta'ala melimpahkan ilmunya kepada kita untuk kita mendalami ilmu matematik yang merupakan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Junjungan Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa kita dan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okay, itulah rutin yang kita bila nak mula belajar mesti mula dengan menghadiahkan Fatihah kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada guru-guru kita, kepada kedua bapa kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan datang keberkatan untuk kita, barulah kita dipermudahkan Allah untuk mendalami ilmu. Baik, right. Dah bersedia belum ni? Tak dengar. Dah sedia belum? Alright, bagus, terbaik, dah bersedia dah. Okey, untuk episod yang pertama ni kita akan sama-sama mengenali lebih dahulu asas kepada nombor. Asas kepada nombor. Bagaimana kita hendak membaca nombor. Ada orang dia pandai je bila kata ini nombor berapa? 3. Oh, pandai, bagus 3. Okey, ni berapa? 6. Okey, pandai, bagus, bijak. Tetapi apabila diberi nombor yang panjang, ada beberapa siri nombor, dia tak boleh nak baca. Kenapa? Bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak pandai, tetapi mungkin caranya yang kurang tepat untuk membaca nombor. Baik, sekarang cikgu kongsikan bagaimana kita hendak membaca nombor. Baik, mari kita saksikan di sebelah sini. Okey, tertera di dalam kotak warna kuning itu kita ada 1, 8, 4, 6, 2, 5, 3. Baik adik-adik semua. Kalau adik-adik perasan, bila kita melihat nombor, angka, biasanya akan ada jarak, akan ada gap antara 3 nombor. Macam yang tertera ni lah. Kenapa dibuat begitu? Adakah sekadar suka-suka? Tak, bukan suka-suka. Tiap-tiap sesuatu ni mesti dilakukan dengan ada sebab. Tiap-tiap sesuatu dilakukan dengan ada sebab. Begitu jugalah penulisan nombor. Kenapanya ada jarak-jarak tersebut? Kerana ada sebabnya. Sebabnya sebenarnya untuk mempermudahkan kita. Baik, sebelum kita pergi kepada nombor ni, kita pergi kepada nombor tersebut, cikgu suka nak kita cuba try test. Kita punya pengetahuan sedia ada kita. Adakah kita sudah cukup mahir dalam menyebut nombor yang kecil, apatah lagi nombor yang besar seperti yang cikgu paparkan sebentar tadi. Baik, kita tengok terlebih dahulu. Baik, cikgu tulis nombor dulu di sini. Okey, ini nombor berapa ni? 3. Pandai, hebat, bagus awak. 3. Baik, sekarang cikgu tambah satu lagi di sebelah sini. Dia dah jadi berapa? 13. Bagus, hebat, satu permulaan yang baik. 13. Baik, seterusnya cikgu tambah satu lagi nombor di sini. Dia dah jadi berapa? Bagus. Betul jawapan awak. Dia dah jadi 213. Dah jadi 213. Sekarang cikgu tambah lagi satu nombor di hadapannya. Dia dah jadi berapa dah ni? 800. 1000. Bagus, 1000. Bagus, 1000. Jadi sekarang ni dia dah jadi 5213. Bila ada 4
4 digit di situ, ada 4 angka di situ. Okey. Sekarang cikgu tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi di sini. Dah jadi berapa dah tu? Tadi dah jadi 1000. Lepas 1000 10,000. Lepas 1000 10,000. Ingat ya. Lepas 1000 10,000. 10,000. Jadi sekarang ni kita dah jadi berapa tu? 75,213. Dah lain dah tu. Sekarang cikgu tambah lagi. Tambah lagi. Iya, tambah lagi. Kita tambah lagi. Tambah lagi dekat situ dah. Dah jadi berapa dah tu? Kita ada 3, 1, 2, 5, 7, 8. Ada 6 nombor. Ada 6. Dah jadi berapa dah? Jadi berapa? Tadi 10,000, 75,000. Sekarang dah jadi berapa? Lepas 10? Bagus. Hebat. Ratus. Jadi dah jadi 875,213. Susahnya nak baca ni. Aduh, cikgu banyaknya nombor. Pening kepala saya. Memang pening kepala. Jadi macam mana? Sebab itulah kalau awak perasan, kita kembali kepada nombor yang di atas ini tadi. Nombor di dalam kotak warna kuning ini. Kalau kita perasan, tiap-tiap 3 itu dia akan ada jarak. Itu maksud cikgu tadi. Ada jarak. Kita biasa menulis tak tulis jarak. Yang menyebabkan kita sukar untuk membaca. Tapi kalau awak tengok di dalam kebanyakan lah, bukan adalah sedikit yang tak ikut undang-undang begini, tak ikut law ni. Bila kita tengok dalam buku teks kita sekalipun, kita tengok dalam buku sekolah kita sekalipun, memang akan ada jarak. Apa fungsi jarak? Fungsi jarak ni nak baca nombor. Okey? Macam tadi bermasalah. Tak apa, kita tengok dulu yang di atas ini. Awak tengok di situ antara 1 dengan 8 ada jarak, antara 6 dan 2 ada jarak. Jadi bagaimana kita nak baca nombor? Kita ikutlah jarak tersebut. Kita bina dinding dia. Okey, dinding tu dinding pagar dia di tengah-tengah. Okey, cikgu gunakan pen merah lah di sini untuk awak mudah nampak. Besarkan sikit. Okey, kita tengok di sini. Nak bina rumah, nak bina dinding dia, nak bina kawan dia, dia mesti bertiga-tiga. Dia bertiga-tiga. Okey, dinding rumah dia tu ada 3 orang. Satu bilik ada 3 orang. Ingat ya. Ada yang tak ingat tu, tak bagi tumpuan tu. Tengok cikgu, walaupun cikgu tak berapa nak handsome ni. Okey. Alright. 3 kawan dia ni duduk dalam satu bilik. Okey, 3 kawan duduk dalam satu bilik. Baik, kita tengok sini. Kawan yang pertama dia 3, kawan yang kedua dia 5, kawan yang ketiga dia 2. Jadi dah cukup 3 kawan geng dia ni. Do re mi. Kan tengok kan laksamana do re mi. Okey. Jangan tengok Upipin. Upipin ada 2 je. Ni 3 laksamana do re mi, 3 orang kan. Do, seorang re, seorang mi. Siapa lagi 3? Macam boboiboy. Pandai. Boboiboy kan ada 3 kan. Boboiboy kuasa 3 kan. Ada air, api, tanah kan. Ada 3. Jadi 3 ni duduk sekali. Okey, jadi macam inilah 3. Jadi 3 ni kita buatlah satu dinding di sini, di tengah-tengah sini buat satu dinding. Okey, satu dinding. Lepas tu cari lagi 3 kawan dia. 1 2 3. Jadi buatlah satu dinding di sini. Okey. Okey, 3 kawan dia ya. Kawan dia ni. Ni kawan dia ni. Okey, ni kawan dia. 1 2 3 yang sini, 1 2 3 yang di sini. Okey, yang satu tu tak ada kawan, dia duduk seorang-seorang. Tak apalah. Okey, sekarang kita nak menamakan dia. Kita nak menamakan dia. Tadi kita dah dapat dah satu dinding di tengah-tengah. Okey, antara 6 dan 2, antara 6 dengan 2 ada dinding. Jadi, dinding yang pertama tu rumah dia ialah rumah ribu. Okey, rumah ribu. Itu yang pertama tu ribu. Yang kedua, ingat dengar dah mula main dah. Tepuk satu. Bagus, pandai. Hebatlah penonton TV Sufi ni. Dengar cakap cikgu. Cikgu suka awak, sayang awak. Okey, bagus. Okey, sekarang yang kedua, dinding yang kedua. Okey, dinding yang kedua ialah juta. Okey, ialah
juta. Baik, jadi bagaimana kita nak membaca nombor? How we want to read this number? Okey, jadi kita ikutlah dinding dia. Kita ikutlah dinding dia. Bagaimana kita nak baca dia di dalam perkataan? Kita ikutlah dinding dia. Yang nombor depan sekali ialah 1. Jadi 1. SA1 tu 1. 1 lepas 1 ada dinding. Dindingnya dinding apa? Juta. Jadi bermaksud 1 juta. 1 juta. Selepas juta ada 3 nombor. Ada 3 nombor. Nombor apa? Jangan tengok lagi yang belakang tu. Yang belakang jangan tengok dulu. Kita tengok yang dalam rumah dia sahaja. Kita tengok yang kawan dia tadi, yang geng tadi, yang boy tadi, yang geng 3 orang tadi. Kita tengok yang tu saja. Boleh? Okey. Alright. Good. Bagus. Okey, kita tengok yang 3 tu dulu. 3 tu dulu apa? Bagus. Betul. Yang 3 ni saja dulu. Yang 3 ni ialah 800 46. Okey. 846. Selepas 6 tu ada dinding kan? Ada dinding. Dinding tu apa nama dindingnya? Ribu. Pandai. Ribu. Ikut cikgu sebut macam kita belajar mengaji tajwid juga. Ribu. Okey, ribu. Jadi 846 ribu. Jadi ribu tu tak muatlah dekat sebelah, cikgu sambung di bawah. Okey, ribu. Okey, dah selesai yang tu. Tengok pula 3 sekawan yang di belakang. 3 sekawan yang di belakang tu berapa? Betul. Bagus. Cenggini terbaik. 253. Okey. Terus 200 kita sambung je terus. 253. Okey. Baik. Jadi kita dapatlah baca dah. Kita dapatlah baca nombor yang panjang-panjang tadi tu. Kita dapatlah baca dia sebab apa? Sebab kita dah pisahkan dia ikut kawan dia. Jadi nombor yang berada di dalam petak kuning itu ialah 1 juta. 846,253. Begitu kita baca nombor. Kan lagi mudah, kan lagi senang. Kan lagi mudah, lagi senang bila kita dah buat dia punya dinding tu tadi. Kita dah buat dinding dia. Jadi kita tengok pula nombor yang di bawah ni tadi. Nombor yang di bawah ni tadi. Nombor yang di bawah ni tadi, cikgu kata apa? Kita buat dinding dia, ikut geng dia, ikut kawan dia. Kalau kawan dia mesti ada 3. Mesti ada 3. Tu syarat dia lah. Syarat dia untuk buat dinding tu mesti ada 3. Okey? Ingat boboiboy lah, senang. Boboiboy kan dia boleh pisah kuasa 3, jadi mesti kawan dia ada 3. Okey? Tengok Upipin 2 je. Tak nak kita ingat boboiboy lah, senang. Boboiboy 3. Okey. Jadi untuk yang begini, kita boleh gunakan dia 1, 2, 3. 1 kumpulan, 1 dinding. Kemudian 1, 2, 3. 1 dinding. Ada nombor lagi? Tak ada dah dekat depan dia. Okey, tak ada dah dekat depan dia. Dekat tengah-tengah ni dinding apa tadi cikgu kata? Dinding apa mula-mula? Dinding ribu. Bagus, dinding ribu. Jadi ini ribu. Ribu. Jadi nak baca dia ialah kita baca 3 saja dulu. Jadi yang ini bila kita nak baca dia akan jadi 875 70,000 pula. 75. Apalah tulisan cikgu ni. Betul ya? Okey, tak apa. Yang penting kita belajar ni. Okey, 75,000. 875,000. Bagus. Itu rumah yang pertama. Rumah yang kedua yang di sebelah sini kita ada 213. Begitu.
Jadi kita dah dapat 875,213. Okey, boleh yang tu Boleh. Boleh yang tu? Boleh Boleh mesti boleh punya. Okey. Kita ingat syarat dia ialah kawan. Syarat dia ialah kawan. Berapa orang kawan dia? Pandai, bagus. 3 kawan, 1 dinding. Dinding yang pertama ialah dinding 1000. Dinding yang kedua ialah dinding juta. Okey, boleh yang begitu. Okey, seterusnya kita pergi pula tengok kepada dah tadi daripada angka, daripada digit kepada perkataan. Sekarang tukar pula. Dari perkataan pergi kepada angka. Dah sedia? Macam belum bersedia saja tu. Tak bersedia ni. Okey, tarik nafas. Lepas. Okey, bagus. Beginilah. Bagus. Seronok kita berkongsi Kita berkongsi pada hari ini. Okey, baik. Kita tengok sini. Di dalam perkataan, tengok yang di atas ni. Kita tengok dalam kotak warna biru tu Okey, 304,621 panjangnya. Macam mana ni nak baca dia? Ingat tak tadi? Tadi kalau dia dalam angka dalam angka apa kita buat? Kita pilih kawan dia. Kawan dia macam mana? 3 kan? 3. Baik. 3 kawan dia, dinding yang pertama dinding apa? Dah tak ingat dah. Lupa dah. Dinding yang pertama ialah dinding 1000. Bagus. Banyak makan kismis ni. Bagus. Okey. Dinding yang pertama ialah dinding 1000. Jadi, untuk yang dalam perkataan ni juga kita ambillah 1000 itu sebagai dinding dia juga. Tadi ada 2 dinding kan? 2 dinding. Dinding yang pertama tadi dinding 1000, dinding yang kedua adalah dinding juta. Bagus. So, dalam perkataan ni pun sama juga. Okey, dalam perkataan pun sama juga. Jadi, dinding yang pertama kita cari perkataan 1000. Mana yang tulis 1000 ni? Tengok kat atas tu. Mana yang tulis 1000 ni? 1000 takkan tak gerti aja 1000. R-I-B-U. 1000 mana 1000? 1000 ialah yang ini. Yang cikgu bulat ni. Dia cikgu bulat tu itu adalah dinding dia. Itu ialah dinding dia. Kita potongkan dia. Okey. Jadi kita tengok perkataan yang sebelumnya. Kita tengok perkataan yang sebelumnya. Sebelum dinding itu kita ada 304. Bagaimana kita nak tulis 304 ni? Tulislah macam biasa saja. 304. Macam mana 304? Ya, bagus. 304 maksud 3 sifar 4. Bukan kosong. Ada juga yang cakap kosong. Hello, simpan ni dalam fikiran ni. Matematik tak ada kosong ya. Yang ada hanyalah sifar. Sifar. Jadi 304 bermaksud 3 sifar 4. Itu ada dinding 1000 tu. Dinding 1000 tu maksudnya kita kena langkau sedikit, jarak sikit. Bukan jarak jauh macam tu. Bukan. Dia sikit saja, sikit je. Sikit je kita jarak sikit. Tapi senang dalam buku matematik ada kotak kan. Kita jarak je lah satu kotak tu. Okey, 304,000. Okey, tengok yang di belakangnya. 621. 621. Jadi bagaimana 621? Pandai, bagus. 621. Jadi 621. Kan kita ada jarak tu tadi. Jadi untuk membaca nombor ni tadi, ini cikgu ni kotak besar lah sikit. Tak apa, nanti awak dalam buku matematik kotaknya kecil sedikit kan. Okey. Jadi nak membacanya ialah 304,621 adalah begitu. Okey. Ni kotak cikgu besar lah, nampak macam jauh sangat nombornya, tak berapa nak cantik kan. Ni bila kotak awak kecil sedikit, nampaklah sikit nombornya.
Okey? Boleh? Boleh ya? Boleh yang tu? Okey, kita cuba cikgu bagi. Cikgu bagi satu nilai, kita cuba buat sama-sama. Okey? Boleh ya? Alright. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi satu nilai. Nilainya ialah okey. Sabar 234,063. Okey. Seterusnya kita tengok 234,063. Ingat balik yang tadi. Kita buat dinding pada perkataan apa? Pada perkataan ribu. Perkataan ribu. Mana ribu dekat sini untuk kita buat dinding dia? Mana ribu dekat sini untuk kita buat dinding dia? Ribu ini ada di bawah sini. Ini ribunya sebagai dinding. Potong dia. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baik. Sekarang kita tengok nombor yang sebelumnya. Apa dia? Perkataan yang sebelumnya ialah 234. 234. Okey, 234. Jadi 234, bagaimana kita tulis 234? Pandai. Cepatlah, hebatlah, dia dah bersedia dah ni dengan Cikgu Rauf ni. Okey, tepuk tangan sikit. Hebat, bagus awak. Okey, 234 bermaksud okey. 234. Okay. Ribu dah jadi dinding. Kita jarak sedikit lah. Yang ni cikgu guna kotak besar. Tak apa, buku awak kan kotak kecil kan. Dia tak adalah nampak tak berapa kemas sangat. Macam cikgu ni dia jauh sikit. Okay. Baik, 234,000 dinding maksud jarak 63. 63 macam mana 63? Ada 2 digit je. Macam mana? 63 ada 6 ada 3. Macam mana? Bagus. Kawan kita kata letak sifar. Bijak awak. Sebab kenapa kena letak sifar? Sebab tadi syarat dinding tadi apa kawan dia tadi? Boboiboy bukan Upin Ipin. Boboiboy maksudnya 3, Upin Ipin 2. Syarat dia mesti boboiboy. Boboiboy mesti 3. Kalau 3, kalau tadi 63 bermaksud 63 kawan dia 2 je, Upin dengan Ipin je. Tak boleh. Tadi syarat cikgu kata tadi apa? Pandai, bagus, hebat awak. Syarat dia mesti 3, boboiboy. Api, air dan tanah. 3 kan? 3 kuasa elemental. Jadi mesti tambah sifar di depan dia. Bagus, bijak awak. Kita mesti tambah sifar di hadapan dia. Jadi 234,063 bagaimana ditulis dalam angka? Jadi 234,063 ditulis sebegini. Boleh? Boleh. Bagus, pandai, hebat semuanya. Okey? Baik murid, apa khabar semua? Masih lagi sihat kan? Dah bersedia nak seterusnya lagi untuk sambung lagi. Tapi kita hanya bersiaran selama 30 minit sahaja. Okey, kita bersiaran selama 30 minit sahaja. Nak belajar lagi? Sabar, sebelum kita nak belajar lagi tu kita ulang balik. Tadi kita dah belajar bagaimana untuk asas nombor, membaca nombor daripada digit, daripada angka kepada perkataan, kemudian daripada perkataan kita nak tulis kepada angka dan juga digit. Okey, baik. Cikgu macam cikgu cakap tadi, kita hanya bersiaran 30 minit sahaja bersama dengan rancangan TV Sufi ini. Jadi nantikan cikgu, kalau seronok belajar dengan cikgu, nantikan cikgu di episod akan datang.
untuk lebih banyak lagi teknik dan tips matematik yang menyeronokkan dan menggembirakan kita semua bila kita belajar, insya-Allah. Ini perkongsian daripada cikgu, ilmu yang Allah Taala bagi dekat cikgu. Mudah-mudahan bila cikgu share dengan awak dapat manfaatnya. Lepas tu awak share lagi dengan kawan-kawan, ramai-ramai kongsi dengan kawan-kawan. Nanti kawan-kawan kongsi lagi dengan kawan-kawan, kawan-kawan kongsi lagi dengan kawan-kawan. Ilmu yang ada pada cikgu ni disampaikan. Itulah amalan untuk cikgu. Okey. Macam tu juga kita bila dapat ilmu, kita kongsi dengan kawan-kawan, barulah Allah Taala akan tambah lagi ilmu dekat kita. Okey. Saya setakat itu saja untuk episod hari ini. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa selawat. Kalau nak pandai matematik, nak bijak matematik, nak hebat matematik, mesti kita rajin-rajin berselawat. Sebab bila kita berselawat, Nabi akan beri syafaat kat kita, Allah akan limpahkan rahmat pada kita, Allah akan limpahkan ilmu banyak-banyak dekat kita. Barulah kita akan jadi bijak dan pandai matematik macam Cikgu Rauf. Tak, lebih hebat daripada Cikgu Rauf, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Bye.